Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Apa khabar? Alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam kelas sains bersama Ustaz Rahman. Setelah kita bercuti sekolah kan selama 7 hari. Hari ini kita kembali semula di dalam kelas. Sebelum kita memulakan kelas kita, marilah kita sama-sama menadah tangan, membaca doa sebelum belajar. Okay, semua boleh buka mikrofon untuk kita sama-sama membaca doa. Baca kuat-kuat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan seperti Allahumma ftah alaina fitnataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma waj'alni minal muslimin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini ra'aitu ahada asyara fawqata wa syamsa wal qamar ra'aituhu bisajidin amin ya rabbal alamin. Seterusnya kita akan mengimbas kembali apa yang kita dah pelajari sebelum kita bercuti sekolah. Siapa yang ingat lagi? Boleh jawab. kita belajar pasal piramid makanan Malaysia. Piramid makanan tu dah daripada kita bersekolah lagi, Zikril. Itu time kita pergi sekolah. Yang minggu lepas sebelum kita bercuti sekolah, kita dah belajar tentang apa? Siapa ingat lagi? Unit berapa kita dah belajar? Ingat tak? Amni ingat tak? Pembiakan tumbuh-tumbuhan. Kan kita dah belajar tentang pembiakan tumbuh-tumbuhan, tapi minggu lepas kita dah belajar apa? Kan pembiakan tumbuh-tumbuhannya ada cara dia, lagi ada apa lagi? Yang minggu lepas kita dah belajar tentang apa? Kesihatan. Bukan. Kepentingan. Pembiakan Ya, tumbuh-tumbuhan. betul. Kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan. Ada berapa kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan? Ada berapa kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan? Ada? Ada 6. Ada 6. Itu cara pembiakan. Yang ada 6 tu cara pembiakan. Kan ada 6. Kan biji benih, anak pokok, batang bawah tanah, spora, seratan batang, daun. Itu 6 tu cara pembiakan. Kalau kepentingan kita ada berapa? Kepentingan pembiakan. Ada? Ada. Betul, ada 4. Apa dia yang pertama? Yang pertama? Mengekalkan sumber makanan untuk haiwan, untuk manusia, kan? Yang kedua, sebagai habitat, kan, ataupun rumah untuk haiwan-haiwan. Yang ketiga, sebagai bekalan oksigen, kan? Selain oksigen yang berada dalam udara, tumbuh-tumbuhan juga membekalkan oksigen. Dan yang keempat adalah sumber kayu. Sumber kayu untuk kita buat perabot. Okey. Selain tu, kita ada apa lagi untuk pembiakan tumbuh-tumbuhan? Siapa tahu?
Ada tu 2 tambahan untuk pembiakan ni. Awak boleh buka muka surat 77. 77 buku teks, iaitu teknologi pembiakan tumbuh-tumbuhan. Teknologi pembiakan tumbuh-tumbuhan. Awak boleh tengok kat situ kan. Tahukah anda kita juga boleh membiakkan tumbuh-tumbuhan menggunakan teknologi seperti kultur tisu dan tut. Apa itu kultur tisu, apa itu tut? Kita boleh tengok kat bawah. Okey. Yang pertama awak tengok kotak kultur tisu. Apa itu kultur tisu? Boleh, kultur tisu ni boleh menghasilkan pokok baharu daripada tisu pokok yang diletakkan dalam nutrien. Contohnya ialah pokok pisang dan pokok orkid. Kultur tisu ni maksudnya awak ambil sedikit sahaja sel daripada pokok tersebut. Contohnya awak ambil daun sikit je kan, awak ambil potong petak sikit pun boleh. Daun, batang, bunga dia kan. Sebab tu dia nama kultur tisu. Dia ambil tisu daripada pokok tu kan, sikit kan. Seterusnya tut. Tut dapat menambahkan bilangan pokok buah-buahan tanpa melalui proses menanam biji benih. Contohnya ialah pokok mangga, limau kasturi kan, pokok rambutan. Tut ni kita akan cuba tengok dekat situ cara-cara nak buat tut. Ranting pokok tu kita akan buang bahagian kulit batang yang keras. Kemudian kita bersihkan, kikis sedikit guna pisau, dan seterusnya kita ambil tanah yang sudah dicampurkan sedikit air. Dia tak boleh air banyak sangat, tak boleh air kurang sangat. Lepas tu kita kepal-kepalkan, kita balut dekat bahagian yang kita dah potong tadi tu kan. Ranting pokok tu ataupun dahan tu kita tak potong habis, kita buang bahagian yang keras saja kan. Kalau bahagian pokok tu dia ada contoh, kalau tangan kita ni buang kulit lah kan, biar nampak tulang tu. Tu kalau jari kita. Kalau pokok pun sama juga, ada yang bahagian kulit dia yang keras kita buang, kemudian kita kikis kan. Dia ambil sikit je, tak banyak pun, panjang-panjang macam ni je. Lepas tu kita ambil tanah yang dah dicampurkan air sedikit, tak terlalu banyak air tu, tak terlalu sedikit. Kita kepalkan, kita letak dekat yang dahan ataupun ranting yang kita dah potong tadi tu. Kita dah kikis bahagian yang kita dah buang kulit keras tu. Kemudian kita balut dengan plastik dan ikat bahagian atas dan bawah kan. Dan biarkan selama 3 minggu. Kalau kita buat dengan betul, insya-Allah di bahagian yang kita letakkan tanah dan balut dengan plastik tu, dia akan tumbuh akar. Lepas 3 minggu kita boleh potong betul-betul macam dalam gambar tu kan. Kita boleh potong kat bahagian situ dan tanam ke dalam tanah. Okey, seterusnya Ustaz akan tunjukkan video untuk awak lebih jelas apa itu tut, apa itu kultur tisu. Kalau kultur tisu ni selalu kita buat dalam makmal. Yang dalam makmal dekat sekolah tak adalah kan. Kalau sekolah menengah kemungkinan ada. Sekolah rendah ni peralatan selalunya tidak mencukupi untuk membuat kultur tisu ni. Kan selalu kultur tisu ni kita buat pokok pisang dan pokok orkid. Kalau pokok tut ni semua pokok boleh yang berbatang keras. Ya, macam pokok bunga kertas kan, itu boleh. Okey, seterusnya saya akan tunjukkan video. Sekejap. Lepas tengok video kita boleh jawab kuis.
Okey, kejap. Sekejap, kita lagi. Kalau tak dengar boleh bagi tahu kalau tak keluar suara. Untuk pengetahuan kamu, terdapat tumbuh-tumbuhan yang mempunyai pelbagai cara pembiakan. Ini bermaksud satu jenis tumbuhan mempunyai lebih daripada satu cara pembiakan. Mari kita lihat contoh-contoh tumbuhan yang mempunyai lebih daripada satu cara pembiakan. Jenis tumbuhan yang pertama adalah kangkung. Kangkung boleh membiak melalui biji benih dan keratan batang. Ini bermakna kangkung boleh ditanam dengan cara menggunakan biji benih dan keratan batang. Contoh tumbuhan yang seterusnya adalah ubi keledek. Ubi keledek juga mempunyai dua cara pembiakan, iaitu batang bawah tanah dan keratan batang. Kamu boleh menanam ubi keledek dengan menggunakan batang bawah tanah ataupun ubinya dan juga menggunakan keratan batang. Dan contoh tumbuhan yang ketiga adalah pokok selasih. Pokok selasih boleh ditanam dengan menggunakan biji benih dan keratan batang. Ini bermaksud pokok selasih mempunyai lebih daripada satu cara pembiakan. Jadi, ia mempunyai cara pembiakan yang pelbagai. Tahukah kamu, kita juga boleh membiakkan tumbuh-tumbuhan menggunakan teknologi seperti kultur tisu dan tut. Kultur tisu boleh menghasilkan pokok baharu daripada tisu pokok yang diletakkan dalam nutrien. Contohnya ialah pokok pisang dan pokok orkid. Kebaikan daripada kaedah pembiakan melalui kultur tisu adalah tempoh penghasilan buah menjadi lebih singkat dan cepat. Selain itu, ia juga menghasilkan pokok yang lebih berkualiti daripada tumbuhan yang tidak berbuah seperti pokok orkid. Antara tumbuh-tumbuhan yang telah menggunakan kaedah kultur tisu secara meluas ialah pokok getah, pokok kelapa sawit, pokok ciku dan pokok nanas. Number 5. Teknologi pembiakan seterusnya ialah tut. Tut dapat menambahkan bilangan pokok buah-buahan tanpa melalui proses menanam biji benih. Contohnya ialah pokok mangga dan limau kasturi. Antara kebaikan dan kelebihan kaedah pembiakan melalui tut adalah pokok lebih cepat berbuah. Ia juga meningkatkan hasil seperti buah, kualiti pokok sama seperti pokok induk dan pokok menjadi tidak terlalu tinggi. Jenis pokok yang boleh ditut adalah pokok yang berbuah seperti pokok durian, pokok manggis, pokok rambutan. Selain itu, pokok bunga juga seperti pokok bunga kertas boleh ditut.
Zoom. Apa yang dapat dipelajari pada kali ini adalah terdapat pokok yang mempunyai dua cara pembiakan seperti kangkung, selasih dan ubi keledek. Dan pembiakan tumbuh-tumbuhan boleh dilakukan menggunakan teknologi seperti kultur tisu dan tut. Okey, itu tadi selain daripada kita dapat mempelajari teknologi pembiakan tumbuh-tumbuhan iaitu kultur tisu dengan tut, kita juga dapat mempelajari tumbuh-tumbuhan yang mempunyai dua cara pembiakan kan. Dia boleh pakai biji benih, dia boleh pakai geratan batang. Macam kangkung, selasih, ubi keledek kan. Kita boleh pakai batang bawah tanah dia ataupun geratan batang. Selain itu, untuk hari ini kita telah pelajari teknologi pembiakan tumbuh-tumbuhan melalui kultur tisu dan tut. Pokok apa yang kita buat kultur tisu? Pokok apa? Pokok apa Izlan? Yang kita gunakan kultur tisu, pembiakan secara kultur tisu. Pokok apa? Zarif. Pokok orkid dan pokok pisang. Dalam buku teks ada beritahu. Kan muka surat 77 tu. Kalau tut pokok apa? Tut kita boleh buat kat pokok apa? Mangga dan limau kasturi. Okey, untuk hari ini kita telah pelajari teknologi pembiakan tumbuh-tumbuhan, kultur tisu dan tut. Okey, boleh buka muka surat 78. Kita buat ulang kaji sikit. Ingat semula. Ingat semula muka surat 78 tu, tengok tu. Tumbuh-tumbuhan membiak melalui pelbagai cara seperti yang ni yang ada 6 tu kan. Biji benih, geratan batang, daun, batang bawah tanah, lagi apa? Anak pokok, spora. Okay. Seterusnya, pembiakan tumbuh-tumbuhan penting bagi memastikan tumbuh-tumbuhan sentiasa ada untuk ini kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan sebagai sumber makanan, membolehkan hidupan lain dapat berlindung sebagai habitat, membekalkan oksigen, membekalkan sumber kayu. Okey. Seterusnya yang ketiga, terdapat pokok yang mempunyai dua cara pembiakan. Apa dia? Bagus Fatiman. Pokok yang terdapat dua cara pembiakan seperti kangkung, selasih dan ubi keledek. Ubi keledek. Kan yang macam dalam video tadi dia dah beritahu. Kangkung kita boleh pakai biji benih, boleh pakai geratan batang. Selasih pun sama, biji benih, geratan batang. Ubi keledek kita boleh pakai dia punya batang bawah tanah ataupun kita panggil ubi dia,
kledik dia ataupun dengan gerakan batang. Seterusnya, yang keempat hari ini kita dah belajar pembiakan tumbuh-tumbuhan boleh dilakukan menggunakan teknologi seperti kultur tisu dan tut. Tisu dan tut. Yang teknologi tu. Okey, mari jawab. Kita tengok jawab soalan ni. Kenal pasti cara pembiakan tumbuh-tumbuhan di bawah. Okey, pokok bunga kertas kita pakai apa? Izlan yang main Izlan. Ratan batang. Ratan batang. Pokok bunga kertas kita Ratan batang. keratan batang. Bawang? Guna bawang? Benar. Bawang apa? Bawang. Buah bawang. Bawang, batang bawah tanah. Kan? Kita tanam bawang tu lah kan. Letak kat dalam tanah, nanti dia tumbuh pokok dia. Okey, cendawan macam mana cara pembiakan dia? Dari spora, dari Daripada anak apa dia nama dia Usama? Dekat buku teks tu muka surat 73 ada beritahu. Kalau cendawan ni. Dari pokok yang tidak berbunga membiak melalui spora. Cendawan dia melalui spora. Spora ni kalau untuk cendawan ataupun paku pakis dia macam serbuk kan. Itu nama dia spora dia. Mungkin nama spora. Okey, seterusnya. Nyatakan contoh tumbuh-tumbuhan lain bagi setiap cara pembiakan tersebut. Okey, selain pokok bunga kertas, pokok apa lagi yang guna keratan batang? Pokok apa? Apa yang boleh kita biarkan menggunakan keratan batang? Selain pokok bunga kertas. Pokok pisang? Pokok pisang guna keratan batang ke? Cuba tengok betul-betul. Pokok ubi kayu? Ya, pokok ubi kayu. Kalau batang bawah tanah? Selain bawah? Pokok ubi kentang? Ubi kentang ataupun ubi keledek. Kalau selain daripada cendawan, pokok apa yang menggunakan spora? Paku pakis. Paku pakis. Okey, bagus. Tengok soalan nombor 2. Apakah kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan? Ada berapa kepentingan dia? Ada? 6. 6 tadi tu cara pembiakan. Kalau kepentingan ada 4. Ada 4. Iaitu yang pertama untuk membekalkan makanan. Bagus. Yang kedua? Rumah untuk haiwan. Bagus. Rumah untuk haiwan ataupun kita panggil habitat. Yang ketiga apa dia, Zikril? Membekalkan oksigen. Ya, membekalkan oksigen. Dan yang keempat? Membekalkan? Buat meja. Membekalkan sumber kayu. Sumber kayu untuk membuat meja. Macam Fatih Iman cakap kan. Dia membekalkan sumber kayu untuk membuat meja, kerusi, almari. Kan? Okey, soalan yang ketiga. Cuba tengok. Nyatakan 2 contoh tumbuh-tumbuhan yang boleh membiak melalui 2 cara pembiakan. Tumbuhan apa? Dia boleh pakai biji benih, boleh pakai keratan batang. Pokok. Apa tadi? Baru kita jawab tadi. Pokok. Dekat atas tu pun dah ada dah beritahu. Pokok apa? Kat sini dah beritahu dah. Kangkung, selasih dan kangkung, selasih dan ubi keledek. Okey, soalan yang terakhir. Berikan 2 contoh tumbuh-tumbuhan yang boleh dibiakkan melalui kaedah kultur tisu. Pokok apa? Yang kita boleh biarkan menggunakan pokok pisang dan pokok orkid. Pandai Zikril kan. Pokok pisang dan pokok orkid. Okey, seterusnya kan, kita akan berikan kuizi. Tapi sebelum tu, sebab Ustaz takut nanti tak sempat kan,
Ustaz akan bagi kuizi akhir sekali. Sebelum tu kita Ustaz akan bagi link kuizi tu dekat ruangan chat tu. Awak boleh jawab terus di dalam kelas. Nanti Ustaz dah Kuis ke? Kuis ke? Kuis. Kuis boleh jawab terus. Okay, bye. Bismillah. Okay, awak boleh klik dekat link tu, kemudian awak boleh macam Ustaz tulis nama Ustaz lah. Kan? Ustaz Rahman. Tekan start. Nama kuis. Dan start game. Okay. Lepas tu jawab soalan. Jawab soalan Start game ke Ustaz? Ya, apa? Start game ke? Start game. Okay, terima kasih yang berjaya hadir ke kelas pada hari ini. Kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Kelas kita dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Terima kasih kepada semua yang telah berjaya hadir dalam kelas dan tahniah. Kita berjumpa lagi pada kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.